Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Richard Bakri, saudara Azrul Jalil, saudara Puan Ena Dardiri, saudara Syah Ibrahim, terima kasih saban malam menemani saya, saudara Azrul. Saudara Putra 989, Baik Cik Fatahir, saudara Zamari LC, saudara Ayah Tok Jengka, Puan Nuriah Arsyad, Lin Muhammad, saudara Muhammad Syarifuddin, Muhammad Yusnus. Kita juga saudara Sabarudin Din. Apa khabar anda semua? Saudara M. Izhar, saudara Badro, saudara Muhammad Hamzah Abdul Jalil, saudara AF Ektam, saudara Wahab Zim, saudara Airul KDA, Kota Damansara kot saudara Airul ni ya, saudara Syaraf Jalaluddin, Puan Rubiah binti Osman, selamat malam. Yanti Kasmai, Sabinder Shulen, apa khabar saudara Sabinder? Saudara Ejam Sam, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Chong Guan Chun, apa khabar saudara? Dah habis ke sambutan Tahun Baru Cina? Saudara Azlin Abdullah, Waalaikumsalam. Kita juga saudara Muhammad Syaudi daripada Gua Musang, saudara Muhammad Syudi Haji Abdullah, saudara Bob Rizal, saudara Kamal Awang, saudara Kamal Yusuf Majid, saudara Kamal Awang, saudara Arif Abdul Halim, Kamal Zaman Ahmad, saudara Zainuddin Ram Ismail. Kita juga saudara Muhammad Syani, saudara Syahar, saudara Mansur, Joka Karim, Nur Azilah Yahya, Yaakob Jamil, Puan Syarifah Hafifah. Apa khabar orang Pasir Gudang? Hujan ke sana? Sekarang ni seluruh negara nampaknya mendung, tadi petang hujan ya. Saudara Abdul Rashid, Puan Halimah Hashim, Nur Maria, Ismail Manap, Tailong, apa khabar saudara? Saya Syirik Syariani, hadir daripada Bandar Muazzam, saya Syirik Syarani. Saudara Ibrahim Ismail dari Kelantan. Kelantan mana cik? Cik Saing. Mak Milah, Ujang MN, saudara Hamdan Sulaiman daripada Kuala Pilah ya saudara. Saudara Husin Safarman, saudara Syahar Salamah daripada Sri Iskandar. Hujan katanya. Saudara Kopral Darus, Marwan, Don Trevor. Terima kasih saudara Kopral Darus. Saudara Assalamualaikum, saudara Ramli, saudara Firdaus, saudara Jahrudin. Kita juga saudara Madam K, saudara Adam Osman Abdullah, Zizi Muhammad. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku orang Sungai Petani? Seperti biasa, saya harus melaporkan apa yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Jamil Idris, bersama dengan saudara Rio, berhubung dengan kedudukan COVID-19, saudara. Saya melihat hari ini, hari Rabu, saudara, 1 Februari, 1 Januari pula, saudara. Aduh, tersilap type ni. Saudara, 1 Februari. Februari datang lagi, kata Elicat. Februari muncul kembali, saudara. Itu kata Elicat. Tapi hari ini, hari Rabu, 1 Februari adalah hari ulang tahun wilayah persekutuan, saudara. Dan dari laporan yang saya terima, terdapat peningkatan hari yang ke-1050. Sudah pun 1050 hari COVID melanda negara kita. Dan dari laporan saudara Jamil bersama dengan saudara Rio, ada peningkatannya. Kerana kemarin 202 jangkitan dah nampak cantik susut. Tapi semalam naik balik 251 jangkitan. Menjadikan 5,036,593 warga kita yang dijengah ataupun yang jangkiti oleh virus corona. Alhamdulillah, tahniah Dr. Zaliha. Walau ada peningkatan tapi masih lagi terkawal, di mana tiada kematian yang dilaporkan berhubung dengan COVID-19 ini, saudara. Dari apa yang saya lihat, terdapat 9 negeri yang meningkat nampak gayanya, saudara, sebab naik 251. Dan susut di 5 buah negeri. Sementara itu, di Perlis, saudara, di Perlis, Sifar. Labuan juga Sifar. Dua-dua negeri ini masih lagi mempertahankan tiada jangkitan. Dan Selangor terus susut. Cuma 63 jangkitan. Cuma saya lihat antara Selangor dengan wilayah persekutuan, hari ini sempena hari wilayah persekutuan, dia meningkat daripada 37 kepada 86 jangkitan, saudara. Lain-lain negeri saya nampak Alhamdulillah. Yang dua angka saya dah sekarang ni tak adalah 100, tak ada. Saudara,
Lain-lain negeri yang ada ini jangkitan 2 angka, iaitu Selangor 63, Wilayah Persekutuan 86. Di Sarawak ada 20 jangkitan. Ada peningkatan agak ketara di Sarawak. Warga Sarawak berhati-hati. Kerana kemarin 8, tapi semalam ada 20 jangkitan. Negeri Sembilan daripada 6 naik pada 10. Dan begitu juga Melaka daripada 6 jangkitan naik pada 10. Lain-lain negeri, single digit. 9 di Putrajaya, 6 di Terengganu, 6 di Pahang, 7 di Perak, 3 di Kelantan. Kelantan ni kemarin 1 saya jangkitan, tapi semalam ada 3 jangkitan. Pulau Pinang 7 jangkitan, Kedah 9 jangkitan, Sabah ada 6 jangkitan, ada peningkatan daripada 2 kepada 6, dan Johor susut daripada 17 pada 9 jangkitan. Artinya saudara, memang lebih-lebih hampir kita untuk memutuskan jaringan COVID-19. Asalkan bila anda keluar rumah, pastikan menggunakan pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial, saudara. Ini hampir-hampir hari perayaan lah, macam-macam bila ada pertemuan, mungkin ada walimatul urus ke. Kalau saudara hadir di majlis-majlis yang ada ramai, warga kita, pastikan anda memakai pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial. Balik rumah, bersihkan diri. Ya, saudara Ismail Muhammad, Waalaikumsalam, daripada Terengganu. Saudara Ahmad Supian, saudara Ibrahim Said, terima kasih. Saudara Muhammad Sapri Zainuddin, saudara Tengku Rastom, Tengku Muhammad. Begitu juga di Qama, saudara Jamaluddin, Mat Bujang, saudara Zazi Bohari, Mat Rosli. Ya, saudara. Usai saya memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19, kita santuni pula. Ini penting, saudara, dalam segmen e-commerce. Teman-teman yang mempunyai produk, kalau nak diwawarkan produk anda, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar memasarkan setangi Al-Baqur dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Wangi, saudara, yang dibuat berasaskan kepada kayu gaharu. Andalnya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dan jangan lupa, saudara, Saudara Fuad, jangan lupa bila berhubung Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang, kalau nakkan buah-buahan di hantar terus rumah anda, grade AA lebih murah daripada harga pasar. Sebab sekarang ni kita kena berjimat-jimat. Anak-anak nak makan buah juga. Buah-buah anggur, ceri, buah lai, buah kiwi dan sebagainya, saudara. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Ini untuk teman-teman yang di Lembah Kelang saja. Bagi teman-teman yang ingin merasa nikmatnya popiah sira Lady Maria, sedap, saudara, pedas, rangup, manis dan mengasyikkan, boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itulah saja, saudara, sedikit e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, ini nombor telefon pun tak ada ni. Ada pula satu lagi ni, apa ini, kerepek. Kerepek, tinggal satu je lagi. Berapa lagi? Last call. Apa nama? Kerepek apa? Kerepek ngaku. Ini cuma ada dalam musim perayaan Cina aja, saudara. Kerepek ngaku ini, saudara boleh hubungi talian 018-239 ataupun boleh telefon Al-Azhar juga lah. 018-279-4288. Last call. Kerepek ubi ngaku yang cuma ada musim perayaan Tahun Baru Cina saja. Dah habis dah, saudara. Jadi, last call, saudara. Hubungi. Siapa cepat, dia dapat. Memang sedap, saudara. Ini kerepek ngaku ni, saya pun makan mengasyikkan, saudara. Last call tu lagi, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali daripada orang yang tercela, iaitu yang berbuat keji, saudara. Ini hadis hadis Sunan Tirmizi yang ke-1923 dari kutub ilmiah, iaitu statusnya hadis hasan. Jadi, saudara, Allah menganugerahkan sifat kasih sayang kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah juga akan mencabut sifat kasih sayang daripada seseorang yang melakukan perbuatan keji. Ingat itu, saudara. Kalau kita melakukan perbuatan keji, Allah akan mencabut perasaan kasih sayang.
Kerana perbuatan keji seperti memfitnah, mengumpat dan mencela, ia pasti akan menghilangkan perasaan kasih sayang kepada orang lain dan akan menjadi penyebab kepada perbuatan yang memutuskan hubungan ukhuwah serta silaturahim saudara. Oleh itu, saya mengharapkan anda semua pupuklah sifat kasih sayang dalam diri kita terhadap orang lain secara berterusan agar ia menjadi akhlak yang terpuji. Jangan undang kebencian. Jangan ada rasa benci di hatimu, sahabat-sahabat. Walaupun kita berbeza, tapi kita harus tetap teguh bersama. Kita boleh berbeza pandangan, berbeza pendapat, tapi pupuklah kasih sayang sama kita, saudara. Ingat, saudara, saya bukan da'i, hanya saya menatap kiriman kawan-kawan. Kalau elok saya war-warkan, saya bacalah, saudara. Dan kita santuni pula mutiara kata. Ini daripada sahabat saya, Datuk Said Ali. Katanya, jangan terlalu banyak berjanji sekadar untuk menyedapkan hati orang lain. Jangan terlalu banyak berjanji sekadar untuk menyedapkan hati orang lain. Kerana beban janji itulah yang akan dipikul di hadapan Allah di hari pembalasan nanti. Ini pesanan daripada sahabat saya, Datuk Seri Said Ali. Jadi, saudara, jangan kita mudah berjanji. Jangan suka berjanji jikalau tidak ditepati. Itu dia, lagu P. Ramlee pun ada, Saloma pun ada. Lagu-lagu Melayu mengingatkan kita. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, seandainya wang negara itu dibelanjakan tanpa had, maka negara akan muflis. Itu saja, saudara, pesanan saya. Lain tak ada. Dan hari ini, saudara, seperti biasa, dalam countdown kita, hari inilah hari yang ke-58. Wujudnya kerajaan perpaduan yang ditangani, yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat, saudara. Kerajaan perpaduan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, matlamatnya adalah untuk menangani derita rakyat. Dalam pada itu, saya harus mengingatkan anda, kita tinggal 49 hari saja lagi dalam menanti lambaian Ramadan. Mudah-mudahan kita sampailah, dapatlah kita pada lambaian Ramadan yang bulan yang penuh kemuliaan itu, saudara. Tajuk kita malam ini, agak garang sikit, saudara. Tapi tak adalah, biasalah, saudara. SPRM mula bertindak. Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun mula bertindak. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir, saudara. Terima kasih Pak Nazir tadi, dia hantar kiriman pada saya. Dia kata, dah tumpu sikit dah, dia kata idea. Saya kata, Pak Nazir selagi badan sihat, teruskan berkarya. Memang karya-karya Pak Nazir ni kita nanti-nantikan bersama, saudara. Saya harap teman-teman berilah semangat pada Pak Nazir. Sebab dia hantar pada saya kata tadi, dah tumpu dah ni fikirannya, cari idea. Duduk di Perlis sana. Kata Pak Nazir, harganya murah si ikan bawal, ikan selampai dia beli sudah. Perasaan marah perlu dikawal. Jangan sampai mengundang padah. Ini dia mengingatkan kita, dia menasihati kita supaya kawallah perasaan marah, saudara. Jangan sampai ia mengundang padah. Tambah Pak Nazir lagi, goreng kelah lemak turi, ikan kelisa dibakar bara. Melayu berbalah sama sendiri. Ruginya bangsa hilang suara. Jadi kalau ada suara-suara nak memperjuangkan tentang untung nasib bangsa kita, saudara, hilang. Kalau kita berbalah sama sendiri, orang lain yang akan menjadi wakil rakyat kita di parlimen. Terima kasih saudara Khairul Azman Muhammad yang mengingatkan teman-teman. Dia kata, kalau masuklah saya ini, jagalah adab dan jaga budi bahasa, saudara. Sudah Pok Mi, saudara menyindir tu. Ceritalah, dia kata, hal-hal bangsa UMNO. Pok Mi, jangan marah Pok Mi. Realiti kita kena terima. Pak Lee, politik sekarang dah berubah. Jajaran baru ni, nak buat macam mana? Itu mereka yang mengundi, rakyat yang memilih. Jadi, saudara, bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu peringatan saya, saudara. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel sekalipun, saya ingin menyatakan anda harus bertanggungjawab atas setiap
Setiap suntingan yang anda lakukan, begitu juga kalau anda mengirim kata-kata, perbincangan di halaman buku muka saya ini, anda juga harus bertanggungjawab. Dan saya minta jagalah adab kita dan patuhilah garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, saudara. Ini penting, saudara, sebab saya tak mampu nak memantau ke semua tulisan anda maupun suntingan yang anda lakukan. Ini hanyalah sekadar pencerahan politik yang bermatlamatkan untuk memberi informasi. Saudara SL Servis, kami akan umbi UMNO desak benarkan Datuk Lokuan Adam bertanding Ketua Pemuda. Ya, saudara SL Servis, lahirkan pandangan anda. Dan saya harus mengingatkan juga, saudara, prinsip kita bila saya beri komen, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu yang paling penting. Jangan saudara rasakan apa cakap saya, saudara ikut saja pun tak betul juga. Kalau tak betul, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Selesai masalah. Andainya anda nak menghantar kiriman, nak berbahas, ataupun menggunakan buku muka saya ini, saudara, pastikan anda gunakan bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Kita warga bangsa yang sentiasa memelihara adab dan sopan kita. Hari ini cuaca di seluruh negara, walaupun tiada kiriman daripada Jabatan Meteorologi, dapatan saya petang tadi, teman-teman daripada seluruh negara menghantar kiriman pada saya menyatakan suasana mendung, ada yang hujan, ada yang panas. Di Johor panas katanya. Tapi petang tadi nampaknya hujan balik. Dan begitu juga di kawasan semalam masih lagi banjir di Mersing. Dan kita harap teman-teman kita, kalau anda tinggal di Mersing, intai-intailah. Kalau ada pusat pemindahan sementara masih dibuka, jengah-jengahlah sahabat kita. Berilah apa yang mampu. Berilah bantuan. Sama ada bantuan berupa wang ringgit ataupun makanan. Maupun bila mereka pulang ke rumah nanti, kita bantu mereka membersihkan kawasan rumah mereka. Ini semua adalah musibah, saudara. Saudara Azroy, jaga adabnya. Jangan beradab. Tak rugi pun kalau kita beradab. Betul, saudara? Baik, saudara. Cuma saya ingin mengingatkan, ini teman-teman kita di Kelantan. 3-4 hari dulu saya mengingatkan di Terengganu. Tapi ini di Kelantan, khususnya di Kelantan. Bahawa warga di Kelantan khususnya, mereka yang berada ataupun tinggal di sekitar kawasan Pantai Irama berhampiran dengan Bacok. Kerana telah pun ditemui sejenis obor-obor. Iaitu jenisnya adalah Portugese Man of War. Obor-obor ini, saudara, bahaya. Kerana menurut Pegawai Pertahanan Daerah Bacok, Lieutenant Pertahanan Awal Muhammad Khairi Mat Husin, katanya bangkai obor-obor itu telah dikesan pada jam 3 petang kemarin, saudara. Petang ini, saudara. Jadi pihaknya telah pun mengambil bangkai obor-obor itu dan menanamnya. Manakala ikan-ikan yang menjadi mangsa obor-obor terbabit dilupuskan. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya tidak mendekati obor-obor itu. Kerana ia akan menyebabkan kegatalan serta kesan negatif yang parah. Jadi jika terkena, mangsa perlu segera membuangnya dengan menggunakan kayu atau sarung tangan bagi mengelakkan kesan yang lebih mudarat. Dan segera pergi ke klinik ataupun hospital yang berhampiran. Menurutnya, obor-obor berkenaan naik ke darat berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu, iaitu angin yang kuat, ombak besar dan terjadinya air pasang. Saudara, ingat ya, obor-obor Portugese Man of War ni memang bahaya. Kalau kena badan kita, kalau anak-anak kecil boleh membawa mudarat sampai kematian, saudara. Berhati-hati untuk teman-teman kita yang tinggal berhampiran dengan Pantai Irama di Bacok, saudara. Minggu lepas di Terengganu, rupanya ada juga di Bacok, saudara. Di sebelah pantai barat ini tak ada, saudara. Dan sebagaimana yang saya katakan, sudah pun kita masuk 50 hari kerajaan, 58 hari kerajaan perpaduan diwujudkan untuk menangani derita rakyat. Namun begitu, laporan yang saya terima daripada Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Persatuan Pengguna Pulau Pinang mendakwa terdapatnya harga sayur yang naik setahap 160%. Tinggi itu, saudara. CAP menggesa bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup untuk menyiasat tentang peningkatan harga ini kerana mereka yang berpendapatan sederhana akan terjejas teruk. Demikian menurut Saudara Muhyiddin Abdul Kadir,
dalam kenyataannya hari ini. Oleh itu, kerajaan perlu mengambil tindakan segera terhadap peniaga yang menaikkan harga dengan melampau serta melanggar Akta Kawalan Harga serta anti pencatutan 2010. CAP juga telah berulang kali menggesa Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) supaya mengambil kawalan terhadap pemasaran dan pengagihan sayuran di seluruh negara. Ini bagi menghapuskan pencatutan oleh orang tengah. Tapi katanya CAP kesal kerana saranan daripada CAP tidak diindahkan. Jadi menurut CAP, harga bendi, kacang bendi saudara naik sampai 166%. Daripada RM6 sekilo bulan lalu, bulan ini meningkat kepada RM16 sekilo kacang bendi. Kacang panjang turut melihat penggandaan harga daripada RM6 sekilo kepada RM12 sekilo. Tomato daripada RM4.50 sekilo menjadi RM10 sekilo. Peningkatannya sejumlah 120%. Ya saudara. Manakala terung pula daripada RM7 sekilo naik kepada RM12 sekilo dengan peningkatan 71%. Jadi CAP berkata beberapa peruncit, pengedar dan pemborong telah memberi amaran bahawa sayuran lain mungkin naik dalam beberapa minggu lagi. Oleh itu, Persatuan Pemborong Sayur-sayuran Kuala Lumpur dan Persekutuan Persatuan Pedagang Sayur Malaysia turut mengesahkan tentang kenaikan harga berkenaan kepada Malaysia FMT, saudara. Ini saya harus nyatakan pada anda, kita haraplah agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kawalan harga ini, saudara Datuk Salihuddin Ayub, lihatlah di pasar-pasar bekalan sayur-sayuran. Ini diperlukan oleh rakyat, saudara. Jadi dalam keadaan ini rakyat terkesan sangat. Saya juga menerima aduan rakyat. Ini saya katakan segmen aduan rakyat. Bagaimana di Teluk Intan, katanya ramai warga Teluk Intan bersungut apabila pejabat pos berhadapan dengan masalah stok stem hasil. Iaitu setiap kadang kita ada perjanjian, kita perlu mematikan perjanjian itu dengan stem. Katanya stem dalam nilai RM10 dan RM5 ada masalah bekalan hari ini. Kerana ini dikesan di kebanyakan pejabat pos utama seperti di Teluk Intan dan di Perak Tengah. Jadi bila dibuat secara stamping online, katanya ya, bersama dengan lembaga hasil dalam negeri pula, terpaksa tunggu sekurang-kurangnya 3 hari untuk kelulusan. Sedangkan jika lazimnya, jika ada stok stem hasil yang diberi di pejabat pos, proses mematikan stem di lembaga hasil dalam negeri boleh dibereskan seawal 15 minit. Tidak sampai 3 hari. Jadi persoalannya, apakah masalah bekalan hingga stem pun sudah jadi macam isu telur, katanya. Saya tak yakin bahawa stem disorok, saudara. Jadi, dan juga persoalannya, kenapakah kaedah online lembaga hasil dalam negeri perlu kelulusan sehingga 3 hari. Stem perjanjian pelajar untuk kemahiran naik, sekarang ni naik pada 150% sejak 1 Januari lalu. Jadi isu ini merimaskan rakyat. Nak pakai manual, stok stem tak ada. Nak pakai online, kena tunggu 3 hari. Jadi teman-teman yang berkhidmat di Jabatan Pos, tolonglah tangani masalah rakyat ini, saudara. Saya masih lagi mengutarakan dalam segmen Derita Rakyat ini, saudara, bahawa permohonan teman-teman kita yang mempunyai simpanan lebih daripada 100,000, mereka amat berharap kalau kumpulan wang simpanan pekerja boleh segera menimbangkan ataupun mengizinkan pengeluaran wang dari tabungan mereka sekitar antara 10 ke 30 ribu ringgit. Kalau boleh, mereka mengharapkan dapatlah dikeluarkan sebelum hadirnya sambutan Hari Raya Aidilfitri dalam 2 bulan lagi, saudara. Kerana dalam keadaan sekarang ni, mereka amat terkesan. Kerjaan tak ada, pendapatan tak ada. Jadi menurut Roslan Muhammad Arif, selaku Pertubuhan Bukan Kerajaan, yang mendesak supaya pengeluaran ini dapat disegerakan, dia berkata pengeluaran itu seharusnya dibenarkan kerana ia membabitkan simpanan milik pencarum sendiri dan mereka sedar tabungan masa depan akan susut. Jadi ini macam willing buyer, willing seller lah. Saya mengharapkan teman-teman di KWSP dapat menimbangkan permintaan mereka. Kesian rakyat yang semakin tertekan. Sebab belum ada lagi, nak tunggu lagi, saudara. Saya yakin kerana ramainya teman-teman kita
yang dalam sektor ekonomi menanti pengumuman apakah yang akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan bajetnya. Tak silap saya 23 Februari. Nak tunggu pun lama lagi. Jadi KWSP harus memikirkanlah apakah cara elemennya supaya mereka dapat mengeluarkan wang mereka sendiri yang dicarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Dan saudara, dalam waktu yang sama, sahabat saya, itu saudara Ibrahim Cha, beliau menzahirkan kekecewaan dan menzahirkan harapan bagi pihak teman-teman yang pesara-pesara dari segi pesara-pesara tentera, pesara-pesara polis yang mengharapkan agar supaya pihak pimpinan negara dapat menimbangkan apakah cukup dengan kadar pencen yang mereka terima sekarang. Terlalu sedikit berbanding dengan pencen yang diperolehi oleh orang politik. Pencen menteri, pencen timbalan menteri, pencen wakil rakyat, pencen senator, ribuan. Sedangkan anggota tentera yang berkhidmat, yang membanting tulang, yang mengorbankan peringat, air mata, darah mereka untuk memperjuangkan keselamatan negara, bila mereka bersara, cuma nampaknya kata saudara Ibrahim Cha tidaklah sebagaimana yang sepatutnya, kerana dalam keadaan sekarang ni disebabkan oleh harga barang yang naik, ekonomi yang tak menentu. Jadi seharusnya pimpinan kerajaan harus memikirkan soal pesara, tentera dan polis. Kerana pencen mereka banyak itu saja. Kalau harga barang naik, apa lagi yang dapat dilakukan, dan besar kemungkinan mereka boleh jadi ataupun terjebak menjadi warga miskin tegar. Ada pencen pun kalau sarjan ke, ataupun sarjan major ke, saudara, pencennya dalam 1,000, 2,000 untuk pertimbangan sekarang. Sukar, saudara. Jadi sebab itu diharapkan agar pimpinan negara dapat memikirkan ratusan ribu pesara tentera dan pesara anggota polis. Fikir-fikirkanlah, kasihanilah mereka. Dan saya juga menerima kiriman sahabat saya, Datuk Nasaruddin, daripada Bota. Beliau merupakan mantan ahli parlimen dan ahli Dewan Negeri. Dia mengingatkan warga bangsa kita dalam berpolitik, kita harus berhati-hati. Katanya kalau berbanding dengan kaum-kaum lain, khususnya macam warga keturunan Tionghoa ataupun Cina, mereka walaupun mereka dalam parti yang berbeza, tapi mereka tetap bersama dalam memperjuangkan hak-hak dan tuntutan kaum mereka. Berbeza dengan orang Melayu ni. PAS tuntut begitu, orang UMNO buat tak tahu. UMNO tuntut begitu, orang Bersatu tak setuju. Orang Bersatu tuntut keadilan. Jadi kita bercelau sama sendiri. Itu pandangan saudara Nasaruddin daripada Bota, mantan ahli parlimen dan wakil rakyat Bota. Jadi katanya sebagai contoh, isu kekal dan kukuh yang masih diperjuangkan oleh mereka adalah soal sekolah jenis kebangsaan Cina, penggunaan bahasa Mandarin yang mau dikekalkan atas alasan unsur-unsur kebudayaan sebagai sebahagian daripada budaya nasional. Ini dituntut oleh mereka. Tapi orang Melayu terus berbalah. Nak cerita lagu Donon Sayang pun dipelecehkan sama-sama sendiri, saudara. Begitu juga hak-hak peluang perniagaan yang sememangnya mereka telah pun menguasainya. Tapi pimpinan parti-parti politik mereka tetap memperjuangkan. Orang kita tidak begitu. Malahan ada yang sekadar menanti bantuan. Bantuan kemiskinan, bantuan keluarga, BKM lah dan sebagainya. Apakah warga kita ini warga yang hanya meminta sedekah? Ini persoalannya, saudara. Jadi, menurut saudara Datuk Nasaruddin, dia kata, sedarlah, duhai bangsaku. Jangan sampai bumi dipijak milik orang. Itu dia mengingatkan kita, saudara. Saya bersetuju dengan beliau. Datuk Nasaruddin ni adalah orang lama dalam politik. Dan beliau mantan bekas pegawai daerah yang terjun dalam politik dan mengingatkan. Seringkali dia menghubungi saya. Jangan lupa ingatkan bangsa kita, jangan sampai bangsa kita tercicir dan kita menjadi pengemis di bumi sendiri. Orang lain mereka bersatu hati. Kita masih terus berselerakan, bertaburan, tidak menyantuni dalam ukhuwah penyatuan bangsa, katanya. Saya juga menerima kiriman daripada saudara Muhammad Nazri. Tapi dia kata ini kenyataan daripada Amuddin Yahya. Berhubung dengan bagaimana kita melihat, saudara. Beberapa hari lalu, ahli Parlimen Raub. Bila mereka memperjuangkan soal kepentingan bangsa mereka, mereka bersatu. Walaupun macam ahli Parlimen Raub, dia daripada parti DAP. Dan dia menggesa agar kerajaan Pahang
melihat kembali polisi tanah, terutamanya bagi tanaman durian untuk negeri sebut. Saya jangan lupa, ramai yang tidak menyedari kerana terlalu sedikit persoalan ini dilaporkan oleh media massa ataupun media sosial. Tetapi telah ahli parlimen daripada Raup, saudara daripada DAP membuat gesaan supaya diadakan perjumpaan khas yang tertutup antara pekebun durian dengan Datuk Menteri Besar. Sedangkan kita tahu saudara bahawa mereka dulu menceroboh tanah tersebut dan isu itu masih lagi berada di mahkamah. Tapi kerana untuk perjuangan bangsa mereka, mereka bersatu. Kita tidak begitu. Ini yang agak dikesalkan. Saudara, sebab kita berbalas sama sendiri. Sebab itu yang saya selalu katakan. Nenek moyang kaya raya tergadai harta, seluruh harta benda. Akibat sengketa sesama kita. Bumi dipijak milik orang. Itu keadaannya, saudara. Saya haraplah ada kesedaran. Dan saya juga mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Pahang, benar kita dalam sebuah kerajaan perpaduan. Tapi bukan semestinya semua tuntutan itu perlu dilayan. Kalau ia bercanggah dengan undang-undang tanah, undang-undang kerajaan negeri, khususnya negeri Pahang ini, kita tak bolehlah nak bertolak ansur. Jangan jadi macam di Perak dulu, tiba-tiba saja harga tanah di Perak itu zaman pimpinannya kerana atas nama perkongsian kuasa, mereka menuntut sampai 990 tahun. Ini tidak boleh diizinkan, saudara. Itu yang saya harapkan sebagaimana sejajar dengan saranan Datuk Nasaruddin daripada Voter. Kita mengharapkan soal perjuangan bangsa diteruskan. Boleh bersatu, tak ada masalah. Tapi jangan kita gadaikan kepentingan kita. Jangan sampai. Kita bukan resis, saudara. Cerita untuk menjaga kepentingan bangsa kita. Itu saja, saudara. Saudara Yaakob Bob juga PhD orang Melayu. Kita dah lama ada perangai hasad dengki. Ini masalah dia. Buangkanlah perasaan itu, saudara. Santunilah. Sesuatu yang menyantuni soal bangsa kita, kita harus bersatulah. Macam isu tanah di Pahang ni. Di Raup. Saudara. Baik. Ini perkabaran hari ini tular di semua media sosial. Kemarin saya dah bercakap, minggu lepas pun saya dah katakan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun bertindak. Tapi belum ada pengumuman rasmi. Mereka bergerak dalam diam. Tetapi hari ini, Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun menyatakan bahawa SPRM telah membekukan akaun-akaun dari Parti Bersatu. Saudara, malahan parti tersebut juga mengakui. Jadi difahamkan bahawa pembekuan akaun parti tersebut adalah berkaitan dengan siasatan berhubung dakwaan penyelewengan. Berbilion ringgit dimaksudkan dalam pakej rancangan COVID-19. Saudara, jadi akaun-akaun terbabit dibekukan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Jadi ia berkaitan, ini kata SPRM saudara, dengan skandal penyelewengan 92.5 bilion yang dimaksudkan untuk pakej rancangan COVID-19 oleh Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Alah dipercayai, katanya 7 kementerian telah diserbu dan 2 ketua pegawai eksekutif syarikat telah direman, seorang pimpinan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Wilayah Persekutuan juga telah ditahan. Itu minggu lepas, saudara. Jadi sebelum ini, beberapa kontraktor juga yang ditemui telah mengakui mereka ada memberikan sekitar 3 hingga 5% rasuah kepada sebuah parti politik sebagai timbal balik untuk mendapatkan projek daripada kerajaan. Waktu itu, kerajaan itu dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Selain itu, Kerajaan Perikatan Nasional juga masih disiasat di atas salah laku dan penyelewengan skandal penjualan Menara Kuala Lumpur dan projek Tebatan Banjir. Tan Sri Azam Baki mengesahkan pihak SPRM telah pun membekukan akaun Parti Peribumi Bersatu. Jadi pembukuan itu bagi membolehkan pihak SPRM menjalankan siasatan. Apakah adanya salah laku yang didakwa dilakukan oleh pimpinan parti tersebut. Jelas, ia juga bagi menyiasat beberapa sumbangan yang ditafsir sebagai suapan ataupun rasuah yang melibatkan parti tersebut. Jadi kata Tan Sri Azam Baki,
kita membekukan bagi membolehkan siasatan dijalankan yang kita klasifikasikan bahawa wang diterima secara rasuah atau ditafsir sebagai suapan. Pembekuan itu dibuat sehingga siasatan selesai. Itu katanya ketika dihubungi oleh portal Awani, Astro Awani. Saudara jangan lupa saudara, bahawa Disember lalu SPRM telah pun mengesahkan. Ia telah pun menerima butiran berhubung pecahan dana pakej rancangan ekonomi yang dibelanjakan oleh kerajaan pada tahun 2020 dan 2021 berhubung pengurusan COVID-19 daripada Kementerian Keuangan. SPRM dalam kenyataan berkata fokus siasatannya kini adalah terarah kepada 92.5 bilion membabitkan dana kerajaan daripada nilai dakwaan penyelewengan wang perbelanjaan negara yang dianggar hampir 600 bilion ringgit, saudara. Jadi hari ini, saudara, ini Susah Agung Parti Peribumi Bersatu, Datuk Hamzah Zainuddin, dia merasakan bahawa tak sepatutnya pembekuan dilakukan pada akaun parti mereka. Malahan dia mengatakan pihak Bersatu merasakan kerajaan menggunakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sebagai alat politik selepas akaun parti itu dibekukan. Susah Agung Hamzah Zainuddin berkata beliau kecewa dengan tindakan kerajaan dan mendakwa ia bertujuan membunuh kredibiliti Bersatu dan Perikatan Nasional, katanya. Bersatu akan, bagaimanapun katanya, Bersatu akan terus memberi kerjasama dalam siasatan ini agar fitnah jahat ke atas Bersatu dapat dihentikan. Cuma saya nak jelaskan, jangan marah pada SPRM. Sebagai parti politik UMNO, saudara, yang sebuah parti tubuhkan lebih 70 tahun berbanding dengan PBM. Ketika dibekukan oleh SPRM, wang UMNO hanya 192 juta. 70 tahun usianya, saudara. PBBM sekitar dalam 5-6 tahun saja. Tapi ada wang hampir 150 juta pada 2021 dan menerima derma sejumlah 300 juta, saudara. Jadi PBM perlulah menjelaskan dari mana sumber derma tersebut, datangnya dari siapa, dan siasatan yang sama harus diwujudkan demi kepentingan semua pihak. Jadi kita nak tahu siapa penderma yang begitu baik hati. Kita dulu bila Datuk Seri Najib mengatakan derma daripada Arab, sampai sekarang lagi sepi di belakang jeruji besi di Kajang. Rakyat perlu tahu siapa penderma sampai 300 juta tu, saudara. Itu keadaannya lah, saudara. Jadi dalam soal begini saya melihat bahawa SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, tidak lagi bertangguh-tangguh. Siasatan telah dibuka, ketersesiasatan dibuka. Sebab itu saya katakan bakal adalah kluster-kluster mahkamah nanti. Bakal ada. Sebab itu kita ni kalau boleh, bila tengok kawan-kawan kita jatuh, jangan kita sorakkan. Saya kadang-kadang saya kata saya bersimpati. Kadang-kadang mereka mungkin tidak sengaja terlibat dalam suasana tersebut. Kadang-kadang demi untuk menjana kewangan untuk parti mereka, kadang-kadang terjebak untuk melakukan salah laku atau salah kelola. Tapi undang-undang tetap ada, saudara. Sebab itu saya kadang-kadang bila teman-teman menuduh itu ini, saya kata sabar dulu, saudara. Jangan kita mencerca, jangan membuka aib. Biarlah pihak berkuasa. Sebab saya lihatlah UMNO punya pemimpin teruk sangat dah kena. Sehingga saat ini belum lagi kita dengar pimpinan daripada Kerajaan Perikatan Nasional yang ditemui ataupun ditahan oleh pihak berkuasa dalam siasatan. Apakah benar ada kepincangan dan sebagainya. Kita dulu pun saya saban malam mempertikaikan bagaimana pembelian vaksin yang melibatkan berbilion wang negara. Saya tetap tidak lari daripada tuntutan kita supaya SPRM mesti menyiasat secara telus. Pembelian vaksin itu berbilion. Mula-mula Datuk Saudara Khairi Jamaluddin jadi Menteri Sains dan Teknologi. Agak mengarankan sebagai Menteri Sains dia pula yang membeli ataupun bukan membeli ataupun menjadi yang mengatur ataupun yang diberi tanggungjawab untuk kerajaan membeli mendapatkan vaksin. Sedangkan kita ada Menteri Kesihatan. Kemudian dia beralih menjadi Menteri Kesihatan. Masih lagi dipertanggungjawabkan untuk
soal-soal pembelian vaksin. Dan akhirnya apabila kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara, didapati terdapat sekitar 6 juta vaksin yang tak boleh digunakan. Yang telah pun lupus. Apakah ada ini salah laku? Ini perlu disiasat. Kita tak tuduh, saudara. Jadi benda ini menimbulkan persepsi dan siasatan perlu dilakukan. Saudara. Jadi sebab itu kita mengharapkan agar teman-teman yang terlibat dalam politik berhati-hati. Mungkin anda dalam kerajaan hari ini, kalau anda berkuasa, bila anda melakukan salah guna kuasa, bila orang lain berkuasa, pasti akan dikorek balik. Terus, saya cuma bagi pencerahan. Jadi, orang-orang Perikatan Nasional memanglah janganlah terasa hati. Betul, roh. Saya cuma beri pencerahan apa yang berlaku, apa yang saya dapat. Sebab itu saya kata, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya dah katakan, UMNO sendiri pun kena beku akaunnya. Tak ada pula kita mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan menggunakan agensi kerajaan, agensi penguatkuasaan untuk melakukan tindakan balas dendam terhadap. Tidak. Cuma bila hari ini Datuk Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan bagi pihak Parti Bersatu, terpulanglah. Saudara, saya tidak mahu memanjangkan isu ini, tapi hanya melaporkan yang saya katakan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang pun menjalankan siasatannya secara terperinci dan dapatan saya mungkin ada lagi pembongkaran yang dapat dilakukan. Ya, saudara, kita cukup setakat itu kita bercakap soal SPRM dan parti-parti politik. Nanti melalut pula saya pasal banyak parti politik. UMNO juga telah pun disiasat oleh SPRM. Parti Keadilan juga turut disiasat oleh parti SPRM. Parti PAS pun disiasat juga. Tidak ada satu parti pun yang terlepas pandang oleh SPRM. Cuma waktu dan ketika saja. Tapi bila banyak orang menuntut kerana ramai yang seolah mencabar Perdana Menteri ini lebih retorik saja. Bercakap ada kepincangan, ada salah tata kelola. Tapi tak ada pun. Itu keadaan saya. Jadi bila mencabar dapatlah nanti. Baik saudara. Cuma saya hari ini semalam 2-3 hari lepas tu selepas disingkirkan daripada UMNO, timbul tular pula dalam media sosial saudara. Kononnya Khadijah Maudin sedang menyusun strategi untuk bergabung dan berganding bersama dengan saudara Fizi. Tapi tulisan yang keluar dalam media sosial itu tak seronok. Kerana katanya untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak nampak ada logika, tapi kenapa isu ini dilontarkan dalam media sosial? Ya, bagi saya, ini adalah merupakan satu propaganda politik murahan yang mahu mencetuskan situasi tidak stabil dalam Parti Keadilan setelah kestabilan dalam rumah UMNO sudah berjaya mereka robekkan. Itu keadaan saya. Hari ini kita harus melihat secara percaturan media sosial sudah menjadi lapangan yang semakin sengit kepada orang-orang politik. Soal laga-melaga sama pemimpin, wujudnya pelbagai persepsi buruk terhadap pemimpin, serangan yang berbau pembunuhan personality ataupun personality assassination. Jadi ini berterusan saya nampak dalam media sosial. Jadi budaya warga bangsa negara kita ni memanglah sejak dulu kita mudah diregut ataupun percaya dengan percaturan sedemikian. Kita dulu jangan lupa saudara, dulu tak adalah kerancakan pemain-pemain media sosial. Tidak dinafikan dalam keadaan begini pun masih ada lagi penembak curi yang akan melontarkan pelbagai persepsi buruk terhadap pemain-pemain politik. Bukan hanya pada UMNO, bukan hanya pada Parti Keadilan, bukan hanya pada parti PBM, pada PAS dan sebagainya. Ada penembak-penembak curi ni. Saudara. Saudara, dulu, zaman saya dulu, waktu saya menjadi wartawan ataupun jurnalis dulu, budaya yang paling, sejak dari awal lah, daripada zaman Tengku Brahman lagi, dicetuskan ialah budaya surat layang. Jangan lupa saudara, budaya surat layang, kemudian ada pula lagi surat berantai. Ini lagi teruk. Tidak diketahui siapa penulisnya. Ada yang mengatakan salah satu surat layang tu ataupun surat berantai tu yang sukar untuk dipercayai, tapi tak percaya nanti orang kata nanti seolah-olah kita tidak mempercayai tuntutan agama
Ada surat berantai tu dia kata dia bermimpi tidur di Mekah, berjumpa Rasulullah, menggambarkan ini akan berlaku 1, 2, 3, 4. Jadi oleh itu kena buat begitu, kena buat begini. Ini dipanggil surat berantai. Itu menggunakan isu agama. Tapi akhirnya digunakan, kita kembalilah pada Islam, sokonglah parti yang memperjuangkan Islam dan sebagainya. Akhirnya itu matlamat. Dan ada juga surat berantai. Ini surat berantai, saudara, yang ditularkan, kadang-kadang di rumah kita dimasukkan dalam peti surat. Kita pun tak tahu. Bila kita baca, ia bukan surat layang, saudara, surat berantai. Orang Melayu begini. Katanya surat itu datang daripada pemimpin parti-parti politik yang bukan parti Melayu, bukan daripada bangsa Melayu. Kena ingatlah kita ni begini, begitu, begini. Macam-macam yang menimbulkan amarah warga bangsa Melayu. Saudara, dan semua ini matlamatnya lain tak ada. Mereka mencaturkan politik rasis. Akhirnya, berantakan sama rakyat. Kita saling mencurigai antara satu sama lain. Jadi sebab itu sekarang ni budaya surat berantai dah tak ada. Dia pindah kepada media sosial. Jadi teman-teman, apabila anda melayari media sosial ini, berhati-hati. Berfikir sebaik mungkin. Jangan kita terus percaya 100% sehinggalah ada pengesahan. Kita boleh. Bolehlah kita dengar antara percaya dengan tak percaya lah. Sebagai contoh, saya sendiri minggu lalu pernah bertemu dengan saudara Datuk Rauf selaku Ketua Perhubungan UMNO Melaka. Bila saya bertanya beliau, Tok, benar ke you dengan masalah dengan Ketua Menteri? Dia kata tak ada. Tidak ada. Tiba-tiba semalam saya terkejut. Saudara Ahmad dari media sosial Malaysia Hot. Kalau saudara layari media sosial sosial Malaysia Hot. Malam tadi saya terkejut, tapi benda ini tak berterusan lah. Tidak ada di pick up oleh media-media yang lain. Iaitu katanya menurutnya sumber pejabat UMNO Malaysia. Siapa pula daripada pejabat UMNO Malaysia? Kononnya Yang Muhammad Datuk Seri Utama Diraja Haji Sulaiman bin Muhammad Ali telah pun menyerahkan surat peletakan jawatan sebagai Ketua Menteri Melaka. Saya terkejut, saya kata. Saya sendiri yang selalu kadang-kadang menghubungi pejabat UMNO Malaysia tak ada dengar apa cerita ini. Jadi kononnya berita tersebut adalah untuk menamatkan kabar angin yang hangat diperkatakan sejak beberapa bulan lalu berhubung jawatan Ketua Menteri Melaka. Secara keadaan inilah saya rasakan saya belum ada pengesahan. Jadi kalau satu yang belum ada pengesahan, perlu apa ditularkan? Ini tidak lain tidak bukan semata-mata untuk mewujudkan suasana yang tidak stabil dalam politik. Sebab Melaka sedang pun rancak membangun ekonominya. Pelaburan katanya daripada Qatar ada 5 bilion. Dan akan dibangunkan sektor pelancongan di Melaka. Tapi kalau keadaan begini, tentulah ini akan membuatkan warga Melaka kecewa. Kalau benar pun dia nak tak jawatan, mestilah satu pengumuman yang khas. Saya haraplah selepas ini pejabat Yang Muhammad Ketua Menteri dan Ketua Perhubungan Melaka, Datuk Rauf, saya ingat buatkanlah sekali lagi kenyataan. Benar atau tidak? Sebab kalau tidak nanti masih bertabur lagi. Kita haraplah. Begitu juga macam berita-berita tentang penangkapan orang itu kena tangkap, orang ini kena tangkap. Bagi saya melainkan disahkan oleh pihak berkuasa. Dan soal peletakan jawatan ini bukan main-main, saudara. Janganlah kita tibuk dulu begitu. Sebab itu saya yang jelas macam kenyataan Datuk Zahid semalam. Sebab dia kata matlamat dia. Banyak orang menuduh bahawa beliau berlaku penyingkiran itu adalah kerana dia sebagai presiden. Tak. Ini yang disarankan oleh lembaga disiplin. Ada pula mengatakan, bagi tahu pada saya, kononnya lembaga disiplin tak bersidang. Saya kata macam mana lah. Ini rumus monggus ataupun penyebar berita palsu. Sedangkan menurut Datuk Zahid, dia kata dia tidak ada pilihan setelah mendapat laporan dari Biro Disiplin untuk mengambil tindakan terhadap pemimpin-pemimpin yang bersikap sebagai gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Kita boleh berbeza pandangan katanya. Tak ada masalah. Dalam mesyuarat Majlis Tinggi boleh bertekak, boleh apa, tak ada masalah. Berbeza pendapat bukan artinya bermusuh. Tapi kalau parti dikhianati. Sebab kata Datuk Zahid, sebagai orang yang diberi amanah memimpin parti, adakah saya mahu membiarkan keadaan itu berterusan? Itu kenyataan beliau kepada media berita harian. Dia tidak merujuk pada sesiapa, saudara. Tapi sebarang keputusan yang dibuat
dalam memimpin UMNO bukanlah kerana beliau membenci individu tersebut. Benar saya pernah dulu, tak bersetuju dengan Saudara Syahril Hamdan ini. Saya kata tak boleh buat kerja. Tapi dia kata, he is close to me. Dia tak benci. Tetapi apabila ada pelanggaran dilihat yang merugikan parti, maka tindakan perlu diambil. Begitu juga macam dia dengan Khairi Jamaluddin. Bukan ada kebencian. Tak ada masalah nak bertanding katanya. Tetapi kalau itu tindak tanduknya yang dilihat boleh merosakkan imej parti, maka tindakan perlu diambil. Jadi kata Zahid, parti perlu diselamatkan. Parti tidak boleh ada gunting dalam lipatan atau duri dalam daging. Bagaimana jika sampah masuk ke mata kita? Jadi kita buka mata kita walaupun sakit. Kemudian kita tutup mata kita walaupun sakit saya, jadi terpaksalah cari air, kita kena bersihkan, kita keluarkan sampah dalam mata. Itu saja. Hari ini beliau mendapat kritikan, serangan. Dan bagaimanapun sempena persidangan UMNO di peringkat cawangan dan bahagian, beliau sekali lagi Datuk Zahid mengingatkan warga UMNO supaya gunakanlah kuasa anda sebagai ahli UMNO untuk menentukan sikap kita. Kita dalam keadaan proses sekarang ni untuk melakukan islah dalam kepimpinan. Pilihlah pemimpin yang benar-benar berwibawa. Jangan kita terikut-ikut. Jangan kita terikut-ikut dengan cakap orang. Sebab itu saya tengok hari ini tadi pun Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengeluarkan kenyataan. Bila dia tengok teruk sangat orang melontarkan pelbagai serangan. Bagaimana yang saya katakan hari ini, bila tengok UMNO dah mula agak stabil, dia halakan pula pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan soal cerita anak dia jadi lantik sebagai penasihat, isteri dia kononnya ada pejabat PMO, dan pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sedangkan masih lagi dibicarakan. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, dia kata dia bukanlah nak membela katanya. Tetapi dia kata Datuk Seri Ahmad Zahid telah disiasat dan didakwa serta kini sedang menjalani perbicaraan. Namun menganggap, jadi saya menyatakan dengan sangat jelas bahawa mahkamah adalah bebas dan saya tidak fikir saya harus menghakimi kes ini. Itu kata kenyataan Datuk Seri Anwar. Dia kata proses mahkamah mestilah bebas dan beliau mesti diberi peluang keadilan untuk diadili oleh mahkamah yang bebas dan tidak berat sebelah. Itu tegas kenyataan Yang Amat Perdana Menteri. Dan beliau menyifatkan tidak wajar untuk mana-mana pihak mempolitikkan isu tersebut seolah-olah mau menyalahkan Datuk Seri Ahmad Zahid semata-mata dalam soal korupsi. Kenapa perlu merujuk kepadanya secara peribadi? Sedangkan katanya saya telah mengatakan bahawa sistem itu korup. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terdapat begitu ramai pemimpin politik lain yang telah menyalahgunakan kedudukan mereka. Bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan, sebanyak ratusan dan berjuta dolar katanya. Dari hari pertama saya memberikan mesej yang jelas. Tiada lagi rasuah, tiada lagi rundingan terus, tiada lagi penyalahgunaan kuasa dan saya perlu tegas dan konsisten. Selama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan dan tahun mendatang, saya pasti rakyat akan memutuskan bukan saja memihak kepada kita, tapi memihak kepada naratif baharu, dasar baharu. Biar kita move on, kata Anwar Ibrahim. Kita perlu bekerja dari hari pertama. Minta maaf saya. Kita perlu bekerja dari hari pertama untuk memastikan sistem yang kita ada mempunyai tadbir urus yang baik dan sistem itu bebas daripada pemimpin yang korup. Saya fikir untuk bersikap adil, mereka telah pun mematuhi peraturan itu sekarang. Jadi, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiada satu pun jejak yang saya temui daripada mana-mana pasukan saya yang cuba membazirkan wang kontrak atau projek dan tak mengapa dengan itu. Orang harus menilai saya dari 2 bulan yang lalu. Malah katanya, bila percaya kerajaannya tetap mempunyai majoriti walaupun berisiko. Kalau kehilangan Datuk Ahmad Zahid lah, kalau mahkamah memutuskan sebaliknya. Jadi apa yang penting, ia telah pun diuji di Parlimen dan kami memperoleh majoriti 2/3 lebih kuat. Saya tidak perlukan majoriti 2/3, saya perlukan majoriti yang selesa atau kuat. Tiada tanda-tanda bahawa terdapat pergeseran dalam gabungan ini. Buat masa ini kerajaan stabil, ia tidak stabil selama 10 hingga 15 tahun yang lalu. Itu sudah cukup baik untuk rakyat Malaysia. Jadi isu Datuk Zahid ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, biar mahkamah memutuskan. Jadi kita jangan mengambil keputusan dengan kita menuduh itu dan ini, saudara. Saya lihat sekarang ni,
Ini spekulasi belaka, saudara. Cuma, dalam musim-musim pemilihan parti ini, saya ingin menjelaskan supaya tentulah adalah cawangan-cawangan akan menamakan, saudara. Akan menamakan pemimpin parti sebab saya orang UMNO, saudara. UMNO memulai hari ini sehinggalah cukup bulan ni, selama sebulan akan menjalankan pemilihan di peringkat cawangan. Dan juga akan menyebut nama-nama calon-calon yang akan bertanding untuk jawatan daripada naib presiden, majlis tinggi dan pimpinan di peringkat bahagian. Setakat hari ini, saudara, 9 orang. Warlord UMNO katanya sedang memikirkan untuk masuk gelanggang bertanding jawatan naib presiden. Dia ada 3 jawatan, saudara. Setakat ini yang saya dipahamkan iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin selaku naib presiden yang sedia ada. Kemudian mantan Menteri Besar Perak dan sekarang ini beliau adalah Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemudian Azalina Osman Said, itu menteri di jawatan Perdana Menteri yang begitu mantap dengan urusan-urusan perundangannya. Begitu juga Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan Datuk Johari Abdul Ghani. Mantan Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Wajdi juga telah pun menyatakan kepada saya beliau mau berundur daripada memimpin Pergerakan Pemuda UMNO dan beliau menawarkan diri untuk bertanding naib Presiden UMNO. Begitu juga mantan Menteri Besar Johor iaitu Datuk Hasni Muhammad. Saudara, begitu juga ini Ketua Perhubungan UMNO Sabah Datuk Boh Mokhtar. Mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri juga kabarnya akan mempertahankan jawatannya bersama-sama dengan Datuk Mahathir Khalid yang juga adalah sebagai naib presiden yang sedia ada. Jadi ramai, saudara. Sekurang-kurangnya sekarang ni 7 calon, saudara, dijangka akan mencabar 3 jawatan naib presiden UMNO pada pemilihan parti mendatang ini. Saudara, selain penyandang iaitu penyandangnya lah Muhammad Khalid Nordin, Datuk Muhammad Khalid Nordin, Datuk Seri Ismail Sabri dan Datuk Mahathir Khalid. Tapi nampak-nampak gayanya saya tengok tulisan daripada Straits Times tu dia ada fabernya. Ia cuba menonjolkan itu Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir, Azalina Osman Said dan Datuk Johari Abdul Ghani. Begitu juga Ketua Pemuda UMNO itu Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi. 4 nama ini agak popular. Jadi inilah keadaannya dan terikut di kalangan naib-naib presiden yang ada, Datuk Khalid Nordin ni nampaknya lebih selamat kedudukannya berbanding dengan Mahathir Khalid dan juga Datuk Ismail Sabri. Kerana pencabar yang datang, Zamri Abdul Kadir, Datuk Azalina, Datuk Johari Abdul Ghani dan Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Ashraf. Begitu juga bekas Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Muhammad dan Ketua UMNO Sabah. Ini penting juga ni, kota Sabah tu. Kalau Sabah semua bersatu padu di belakang Boh Mokhtar, tentulah banyak undi dia akan dapat. Pemilihan UMNO kali ini akan diadakan pada 18 Mac, Januari, Februari, Mac. 2 bulan je lagi, saudara. Jadi UMNO juga memutuskan tidak akan ada cabaran untuk jawatan presiden dan timbalan presiden. Jadi artinya kedudukan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Muhammad Hassan tiada pencabaran. Jadi dalam kali ini sekarang ni ada pula yang menyifatkan bahawa Datuk Johari disifatkan sebagai calon bidan terjun yang mendapat sokongan padu dalam parti terutama selepas beliau memenangi pilihan raya bagi kerusi Parlimen Titiwangsa. Dan beliau adalah selaku Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Agak penting, saudara. Jadi malahan Datuk Johari juga dilihat rapat dengan Presiden Parti. Beliau adalah antara pemimpin yang seringkali dijadikan teman untuk bertukar fikiran dengan Presiden. Lebih penting lagi, Datuk Seri Johari ini katanya adalah teliti dalam meraih sokongan di lapangan. Saya melihat pada teman-teman, saya ucapkan selamat bersidang di peringkat cawangan. Inilah nama-nama yang sudah pun menawarkan diri untuk bertanding sebagai naib presiden. Tapi yang lain tu jangan lupa untuk ahli majlis tinggi. Artinya, saudara, bila saya tengok dalam keadaan begitu, saya lihat satu persatu nama-nama ini, UMNO walaupun dilihat seolah bergolak, tak adalah hebat sangat mana pun. Tidaklah sebagaimana hebatnya kononnya UMNO ni akan runtuh, akan hilang pengaruh. Tak ada.
Sebab itu saya katakan, paling-paling lama pun pergolakan kesan daripada pemecatan dua orang ahli pimpinan tertinggi, iaitu Khairi Jamaluddin dan Nur Omar, dan pergantungan Syahrir Samad, Syahrir Hamdan sama dengan Isyamuddin, paling lama seminggu dua saja. Lepas bila datang musim pemilihan parti di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, semua itu akan berlalu. Saya yakin budaya UMNO akan kekal untuk mengekalkan biduk lalu kiamang bertaut. Apa yang berlaku hari ini, kita mahu memastikan agar UMNO tidaklah menjadi tongkang pecah, you kenyang. Kerana wolok-wolok dalam UMNO ni, dulu bila ada pertandingan dalam parti, banyaklah wang akan ditabur. Sekarang ni tak adalah. Kerana Biro Disiplin Parti telah pun meletakkan pegawai-pegawainya di seluruh negara untuk melihat pemilihan parti kali ini, dan kita tidak lagi mengamalkan politik wang. Bersamalah kita bersihkan UMNO daripada politik wang. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.